Dan juga kepada anda semua, pasti anda tahu kalau anda mengikuti kami di Esok Awal ni, kami menghantar rakan setugas Hilmi Malik mengikuti pengembaraan di Turki, melihat sendiri bagaimana detik-detik terjadinya sukar, bagaimana pasukan penyelamat melakukan tugas menyelamat mangsa-mangsa di Turki sana. Namun pengembaraan di Turki ini dilihat bukan untuk dinikmati keindahan di bumi yang terkenal dengan pengeluaran pemaidani itu, tetapi sebaliknya kunjungan itu kali ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam serta keinsafan dan juga iktibar yang perlu diselami. Dan kita tahu seperti yang Hilmi bawakan laporan, sebenarnya Hilmi dah berada di sana lebih seminggu untuk melakukan tinjauan, dan sedikit cerita yang Hilmi bawakan, pemandangan yang ada hanyalah penuh dengan kemusnahan. Kita nak tanya sendiri kepada Hilmi Malik yang difahamkan ketika ini berada di lapangan terbang Doha. Sebenarnya dah baliklah, dah nak balik. Ini transit. Jadi kita nak tanyakan Hilmi, apa yang Hilmi dapat selepas lebih seminggu berada di sana? Bagaimana kesusahannya membuat liputan di sana juga? Mungkin pada awal ini Hilmi boleh ceritakan bagaimana keadaannya di sana sebelum Hilmi pulang ke Malaysia ini. Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi. Lama agaknya tak jumpa rakan-rakan di awal ni pagi. Sekarang saya sedang menunggu flight saya untuk kita transit ke Doha. Okey, nak bercakap ni dengan perasaan ataupun apa yang boleh saya gambarkan saat berada di Turki. Sememangnya kita tengok apa keadaan kat sana memang sangat teruklah dengan apa bencana yang berlaku. Lagipun kita semua tahu ini merupakan bencana yang paling terburuk pernah berlaku di Turki. Bila kita masuk, sebagai contoh di kawasan Gaziantep, Karaman Marash, ini antara kawasan yang kalau kita lalu tu, mungkin situasi sekeliling tu, keadaan bangunan tu dah tak ada lagi. Mungkin susah nak cari bangunan yang cantik. Kalau ada pun yang dah hampir roboh. Jadi kalau kita lihat suasana tu memang dah tak ceria lah. Memang macam kawasan kita tengok dalam keadaan yang selepas jadi bandar perang. Itu yang dapat saya kongsikan. Kalau berdasarkan visual yang anda semua saksikan ini, apa yang saya sampaikan ni itulah keadaan ataupun realiti di sekitar bandar Turki, dan sebenarnya tak banyak beza pun kalau nak dibandingkan dengan Syria. Keadaan ini semua sama, cuma di Syria ini daripada segi pengurusan bencana dia sangat lemah, dan juga infrastruktur dia juga kita tahu Syria ni negara dia pun bergolak dengan krisis peperangan dan juga ada masalah-masalah politik. Jadi bila dah berlaku bencana ni, daripada segi mereka nak bergerak untuk proses pemulihan tu mungkin sikit sebanyaklah agak sukar bagi saya, dan proses tu mungkin agak makan masa yang agak panjang, dan mereka pun sendiri harapkan bantuan daripada negara-negara luar. Seperti laporan yang saya dapat bawakan sebelum ini, Syria ni menurut pihak berkuasa tempatan menyatakan bahawa mungkin mereka tak mampu nak pulihkan bandar mereka seperti sedia kala. Kalau melihat kepada keadaan ekonomi, pembangunan daripada segi perbelanjaan, dan itu antara situasi kedua-dua beza di kedua-dua lokasi ini berdasarkan pemerhatian saya di Syria dan juga di Turki. Ada perbezaan daripada segi pengurusan, tapi daripada segi sudut kita nak bercakap ini dengan kemusnahan, mungkin tak ada apa yang banyak perbezaan, sebab situasi kedua-dua lokasi ini bagi saya memang teruk dengan kesan gempa yang terburuk berlaku pada kali ini. Hilmi, ada beberapa laporan yang dibawakan oleh Hilmi. Nampak sendiri Hilmi sangat terkesan dengan laporan yang dibawakan. Apa mungkin cabaran utama dalam membuat liputan di sana? Kita tahu jugalah sebab Hilmi di sana mungkin seorang diri selalunya apabila seorang wartawan ini akan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang juru kamera lah untuk membuat liputan. Tetapi Hilmi seorang bersama dengan badan-badan NGO yang berada di sana. Cabaran utamanya juga difahamkan talian telekomunikasi juga berdepan satu kesukaran. Jadi bagaimana, apa agaknya cabaran tu Hilmi? Baik, sepanjang saya berada di beberapa lokasi yang berlainan, sebenarnya misalnya laporan yang saya bawakan tentang kemesraan penduduk di sekitar Kartal. Kalau saya kongsikan sebelum ini, sebenarnya di Turki rakyat diorang ni sebenarnya tak biasa dengan kamera, apatah lagi dalam keadaan bencana untuk ditemu bual. Ini bukan budaya mereka lah.
Tapi apa yang menarik perhatian sebenarnya, salah satu masyarakat di Kartal ini mereka meraihkan kehadiran kami. Kami datang dibalas dengan senyuman, disambut dengan minuman. Jadi ini antara sikit sebanyaklah yang agak menyentuh hati saya, sebab kita tak sangka, kita dah dimaklumkan tentang apa budaya dan sebagainya, perbezaan, fahaman. Tapi bila kita datang lihat situasi macam tu, rasa sangat dihargailah. Diorang macam mana mereka ni dia sambut atas semangat kita ni seagama, sama-sama beragama Islam, walaupun masalah daripada segi apa nak berkomunikasi, tapi mereka tahu kita datang nak membantu. Kalau visual yang sebelum ni pun anda tengok macam mana saya datang, mereka peluk saya, cium di dahi. Jadi benda-benda itulah yang bagi saya susahlah saya nak lupa. Kita dah macam jadi sebahagian daripada keluarga, walaupun perbezaan jauh tempat tinggal kita ni, memang beribu-ribu batu nak datang, kita tak pernah bertemu, tak pernah bersemuka pun sebelum ini. Tapi dengan cara mereka memberi layanan tu memang agak memberi kesan lah. Lagi satu, kalau nak bertanya daripada kesan yang mendalam ni, di Turki ataupun Syria, saya memang kalah kalau saya tengok kanak-kanak. Sebab setiap kali kita datang tengok wajah kanak-kanak ni, kita teringat sebenarnya anak kita dekat rumah. Kadang-kadang terfikir, apa agaknya jadi kalau situasi mereka ni merupakan anak kita. Dengan tenungan wajahnya, dia nampak kita bawa bantuan, dan setiap kali kita balik mesti ada yang datang keliling kita, sebab mereka ni faham kita datang bawa bantuan. Ibu bapa diorang pun mungkin ada berceritakanlah tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Jadi kita datang bawa bantuan, bawa makanan. Kadang-kadang cukup dengan bagi gula-gula sahaja dah cukup untuk buat mereka tersenyum. Dan setiap kali untuk langkah saya nak pergi daripada lokasi lain menuju ke lokasi lain, itu sebenarnya yang agak berat. Sebab mereka punya tenungan wajah kita tu macam ada mengharapkan sesuatu. Mungkin mereka selesa, mungkin mereka mengharapkan kita satu hari akan datang sekali lagi untuk beri bantuan. Tapi keadaannya begitulah. Riak-riak wajah mereka ini sebenarnya penuh dengan harapan ataupun mesej tersirat pada kumpulan pasukan NGO dan juga saya yang bertugas selaku pengamal media. Itulah cabarannya kepada wartawan seperti kita ni, kalau ditugaskan pergi mungkin ke luar negara, membantu ataupun membuat liputan, paksa tinggalkan anak dan isteri, pergi ke negara lain, nampak pula anak-anak kesusahan, teringat anak di rumah. Itulah kita paling memahamilah mengenai perkara itu. Dan kita juga tahu seperti yang Hilmi katakan tadi, mungkin banyak lagi bantuan yang diperlukan memasuki hari ke-13 misi mencari dan menyelamat ini. Hilmi, pastinya banyak lagi bantuan yang diperlukan walaupun kita tahu sudah melepasi 10 hari. Jadi sekiranya ada lagi lah rakyat Malaysia yang ingin membantu untuk meringankan beban mereka ini, apa agaknya saluran ataupun apa saluran yang mereka boleh lakukan perkara ini? Kerana Hilmi sendiri berada di sana, Hilmi nampak apa yang mereka perlukan di saat-saat getir ini. Jadi sekiranya rakyat Malaysia yang ada nak memberi bantuan kepada mereka, apa agaknya channel yang mereka boleh lalui? Okey, sebenarnya mudah. Kita di Malaysia ini kita dah banyak gabungan-gabungan NGO. Kalau sekarang kita lihat pun dalam situasi bencana ini, ramai NGO sebenarnya yang dah bergerak. Sebagai contoh, salah satu NGO yang saya ikut untuk melihat misi bantuan kemanusiaan ke Turki ini, Global Peace Mission Malaysia GPM, salah satu NGO yang boleh saya katakan dia bergerak aktif dalam memberi bantuan bukan hanya pada waktu bencana ni, tapi banyak lagi sebenarnya. Bukan saja bantuan ini tertumpu kepada gempa bumi. Sebelum ni ada juga bantuan-bantuan lain yang diagihkan. Malah bulan puasa juga mereka ini bergerak aktif untuk menghulurkan bantuan semua. Dan berdasarkan laporan-laporan yang saya kongsikan sebelum ini, kami memang akan kongsikan sekali mungkin saluran tabung-tabung untuk mereka nak hulurkan sumbangan. Jadi maklumat tu semua boleh ada di sini. Sebenarnya bukan GPM saja, kita ada CSM, Cinta Syria Malaysia yang turut sama-sama dalam gabungan NGO ini, dalam misi ini, mereka bersama-sama turun padang menghulurkan bantuan. Dan bagi saya sebenarnya tak ada masalah untuk rakyat Malaysia nak
sama-sama menyumbang. Kita faham tak semua orang boleh pergi untuk nak menyampaikan sendiri bantuan tu, dan kita nak kira daripada segi kos dan perbelanjaan mereka untuk nak ke sana tu. Jadi bagi saya tak menjadi satu masalah untuk anda nak kirimkan apa jua bentuk kewangan untuk disalurkan kepada NGO-NGO kita yang ada di Malaysia ini yang sememangnya aktif. Cuma yang paling penting, pastikan NGO yang anda pergi tu untuk nak sampaikan bantuan tu buat semakan adakah NGO ini betul-betul berdaftar, ada rekod-rekod yang tertentu daripada segi latar belakang NGO tersebut. Saya rasa ini lebih pentinglah sebelum kita nak buat sumbangan dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya saya rasa tak ada masalah untuk rakyat Malaysia nak menghulurkan sumbangan, kerana kita juga kalau nak bercakap dengan Malaysia ni sebenarnya di sana sendiri pun sudah terkenal nama negara kita yang mungkin selalu kerap menyampaikan bantuan apa-apa bentuk sumbangan sekalipun. Kalau kita cakap ni dengan Malaysia ini, di sana juga mereka macam dah tahu, mungkin nama kita dah agak terkenal kat sana kerana kerap datang untuk menghulurkan bantuan dan sebagainya. Ya, baik Hilmi, SAR dah lebih 10 hari, Hilmi pun dah on the way balik ke Malaysia ni. Apa yang dirasakan oleh Hilmi perasaannya meninggalkan bumi Turki dan kita tahu Hilmi ke sana jauh dari keluarga. Birthday pun sambut di sana, birthday Hilmi semalam sebenarnya. Pengajaran yang memang tak dapat dilupakan Hilmi. Okey, sebenarnya perasaan saya nak tinggalkan Turki sebenarnya memang agak berat. Berat bukan hanya sebab kita nak lihat nasib-nasib keluarga yang dah ditimpa musibah ni. Sebenarnya bila kita dah kat sana, kita dah ada juga keluarga ataupun rakan-rakan NGO yang kita dah sebenarnya bergerak ni dah macam keluarga kat sana. Rutin kita setiap hari, ada orang dah susunkan jadual kita dengan NGO-NGO tempatan kat sana. Jadi bila kita nak balik, kita dah rasa macam terpisah jugalah dengan keluarga di sana. Macam yang saya katakan tadi, walaupun tak baru saja kita kenal tim-tim daripada Turki ini, tapi daripada segi silaturahim tu saya boleh rasakanlah macam mana mereka meraihkan pasukan kami untuk sama-sama turun sampaikan bantuan. Tapi yang paling penting juga kita nak lihat bagaimana selepas ini fasa untuk nak bina semula kawasan ataupun lokasi yang terjejas dengan akibat kejadian gempa bumi yang paling buruk saya kira kali ini. Bangunan semua runtuh, keluarga ada yang hilang, insan-insan tersayang. Sebenarnya kita bukan hanya nak melihat bagaimana untuk mereka nak bina semula penempatan, pembangunan, dan apa yang penting sekarang ini yang perlu kita faham, bagaimana untuk mereka nak bangun semula daripada sudut psikososial untuk nak menjalani kehidupan seharian mereka selepas ini, hari-hari mendatang. Tanpa keluarga di sisi, ada yang kehilangan ibu dan ayah, ada yang anak sekecil baru umur setahun, 2 tahun dah kehilangan mak ayah. Dalam keadaan yang mereka tak tahu apa yang sedang berlaku, dan kita tak tahu adakah lagi adik-beradik lain yang mampu menjaga ataupun apa jua nasib anak-anak kecil ini, perjalanan hidup mereka dan sebagainya lah, termasuk juga dengan golongan dewasa. Lebih perit sebenarnya kerana mereka faham, ada yang saksikan sendiri bagaimana ahli keluarga mereka terperangkap, ditimpa dengan sisa runtuhan. Soal kematian itu berlaku di depan mata, dan ini yang bagi saya sebenarnya agak sukar untuk kita nak melihat perjalanan hidup mereka kat sini. Daripada segi operasi SAR, mungkin selepas ini dia akan berakhir dalam masa terdekat. Tapi saya yakin daripada sudut bantuan, daripada sudut sokongan moral, daripada sudut psikologi, mungkin perkara ini akan diteruskan. Tapi ini merupakan satu proses yang amat panjang. Dan saya suka tegaskan perkara ini. Sebenarnya apa yang berlaku, bencana yang kita lihat berlaku di 2 kawasan yang agak teruk ini, wajar sebenarnya untuk kita nak ambil iktibar. Apa yang berlaku ini merupakan jelasnya satu bukti kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajar kita semua yang masih hidup, yang perlu teruskan hidup ini, untuk mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Bukan untuk kita meminta, tapi hari ini mungkin hari mereka, hari kita yang mendatang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan mungkin setakat itu dahululah perkongsian yang boleh saya kongsikan untuk awal ni pagi, untuk sama-sama kita renungkan fasa-fasa ataupun proses
bencana yang berlaku di Turki dan juga Syria. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana banyak membantu sepanjang saya membuat liputan gempa bumi di dua kawasan ini. Okay, baik, terima kasih Hilmi atas perkongsian itu. Sebenarnya bukan itu sahaja laporan yang dibawakan oleh Hilmi. Sebenarnya banyak lagi laporan anda boleh saksikan di astronews.com jika anda terlepas laporan-laporan yang dibawakan oleh Hilmi sebelum ini. Dan kita juga harapkan Hilmi bersama dengan anggota-anggota NGO yang lain dalam perjalanan pulang ke tiket ini selamat sampai ke Malaysia. Kita sama-sama doakanlah bukan sahaja untuk Hilmi tetapi pastinya untuk mangsa-mangsa yang masih lagi terjejas teruk akibat gempa bumi yang berlaku di Turki dan juga Syria.